Kan kata-kata yang baik itu dikira sebagai sedekah. Jadi setiap hari Allah bagi kita peluang untuk bersedekah melalui kata-kata yang baik. Apa maksud kata-kata yang baik? Ulang-ulang benda yang sama. Ni kasut siapa ni? Tok Susun ni. Ni beg sekolah siapa ni? Ni katil siapa tak kemah ni? Kalau kita tak faham konsep tu, hari-hari Umi nak kena kejut. Kalau Umi tak ada ni, semua tak bangunlah belaka ni. Sampai kiamat lah tak bangun ni. Tapi bila kita sedar tentang satu hadis Nabi SAW, Allah merahmati siapa? Seorang lelaki, suami yang bangun di pagi hari lalu mengejutkan isterinya, ahli keluarganya untuk sama-sama beribadah. Allah merahmati seorang isteri, seorang wanita yang bangun di pagi hari lalu mengejutkan ahli keluarganya, suaminya, ahli keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Hadis yang lain Nabi sebut, barang siapa yang menganjurkan suatu kebaikan akan diberikan pahala yang sama kepada orang yang melakukan tanpa mengurangi sedikit pun. Bayangkan ya para ibu sekalian, kita setiap hari kejutkan suami. Suami bangun solat, dia dapat pahala dia seorang, tapi kita dapat pahala dua orang sembahyang. Faham tak? Asbab kita kejutkan dia, dia pun bangun solat subuh. Kalau time anak-anak balik, masa dulu anak kecil-kecil, kita kejutkan bangun. Semua bangun untuk solat. Kalau 5 orang anak, 5 orang solat, kita ada bahagian pahala. Faham tak konsep tu? Jadi kita tak akan merungut. Umi je nak kejutkan. Sampai bila ni? Jawapannya sampai mati. Bahkan kalau suami bangun dulu, kita suruh, bang tidur. Saya nak kejut awak dulu. Bila suami kejut, ya Allah, apa awak pula tidur, saya. Sebab orang yang beriman, yang yakin dengan ganjaran pahala, mengejutkan, dia dulu yang kejutkan. Dia dirahmati Allah, pagi-pagi dapat rahmat Allah. Akhirnya kita buat dalam keadaan dengan suka hati, dengan gembira. Ini sikap orang mukmin, orang beriman, bila dia yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi firman Allah tu yang bermaksud allazina iza asabathum musibatun, apabila ditimpa ujian, musibah, qalu, mereka lalu berkata, inna lillah, ini datang daripada Allah. Memang suami yang uji sabar kita masa tu. Dengan pinggan dia tak basuh, kain plekat dia tak ni, dia tak tolong buang sampah. Sebelum pergi tadi duk tengok handset, balik nanti duk tengok handset lagi. Kita pun kata, awak ni daripada tadi duk tengok handset je. Saya ni pergi dengar kuliah macam-macam dapat. Awak apa yang awak dapat? Habis terus pahala kita. Dia pula dapat pahala. Pahala sabar sebab tahan sabar kita bebek. Kadang balik daripada ngaji Quran, Kamai lagi habis 1 juzuk. Saya habis 1 juzuk tadi. Alhamdulillah. Awak berapa juzuk? Oh, tanya salah dah. Terbalik pahala. Lebur pahala. Sebab ada riak. Ada rasa kesombongan, takabur. Sebab kita balik daripada kelas ngaji tu. Yang habis 1 juzuk seorang, kumpul 30 orang, habis 30 juzuk. Awak berapa muka surat? Daripada tadi nampak duk ngadak telefon je. Subhanallah, na'udzubillah. Sebab lidah kita terbalik. Suami dapat pahala sabar sebab kena peli dengan sinih daripada kita. Na'udzubillah min zalik. Allah berfirman, apabila ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, innalillah, ini datang daripada Allah. Wa inna ilahi raji'un, segalanya dikembalikan kepada Allah. Allah kata, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat pertolongan daripada Allah. Cubalah test balik kan? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Suami bunyi lain macam dah tu. Berapa kali dah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Suami pun tanya kan senyap-senyap, awak sebab apa ni banyak sangat innalillah ni kan? Awak doa saya mati ke lagu mana ni? Tak ada apa, tak ada. Tak apa. Esok saya pergi kuliah, awak tinggal je pinggan ya. Awak tak payah basuh. Terbalik sama ni pesan. Basuh ya, tapi terbalik dah ni. Sebab apa? Merasakan itu datang daripada Allah. Allah nak bagi kita pahala. Lepas tu dia telefon anak-anak, balik cepat sikit, mak dah ada tanda ni. Sebab buang tabiat. Sama ni marah-marah. Tapi memang subhanallah, keajaiban bila kita sandarkan tu kepada Allah, walaupun masalah tu kecil ya, bukan main-main ni. Anak tumpah kain, cucu tumpah kain, innalillah. Kita nak tanam dalam hati kita, ini datang daripada Allah. Cucu tu perantaraan saja. Cucu, bukan cucu yang menguji sabar kita. Siapa yang sedang uji sabar kita? Allah. Allah create satu peristiwa. Allah wujudkan satu peristiwa, tumpahkan air untuk menguji kita.
Tapi kita rasa anak cucu kita yang uji kita. Kita pun pergi cubit, kita pergi marah dia. Time semayang, cucu melintas. Lepas semayang tu, marah ke tak? Sepatut lepas semayang kan sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dok sabar-sabar nak berhenti ni. Dalam tengah semayang tu pun, takbir bunyi lain dah. Allahu Akbar. Takbir tu sampai marah. Hilang tu peringkat kedua sabar. Allahu Akbar. Sami Allah. Sebab nampak ada dia duk curah kain tengah lipat tadi waktu balik. Ya Allah, memang semayang ni menahan sabar. Orang perempuan suka bercakap, tapi bila solat Allah haramkan kita bercakap. Kalau dibenarkan bercakap tak? Boleh bebel tengah semayang. Baca sekejap. Hai, bebel, sambung balik. Kalau mari masjid, duduk sebelah orang pakai kain telekon comel, kalau boleh cakap lah. Lawa kain telekon baru ke? Tapi Allah suruh kita sabar, tahan. Apa yang nak cakap tak boleh cakap. Lapar macam mana tak boleh makan. Itulah solat ini memang melatih sabar. Sepatutnya lepas salat kita panggil cucu tu kan, main kejap. Tapi biasanya, main kejap. Tadi melintas-lintas depan Wan tu sebab apa? Tak khusyuk Wan semayang. Kau main lagi salahkan cucu. Kalau cucu tu boleh menjawab, Wan, kalau saya tak melintas, khusyuk ke? Sama je. Cucu melintas ke, cucu balik ke, main seorang-seorang ke, sama juga tidak khusyuk. Tapi perasan tak kita bila berlaku sesuatu kita mudah nak menyalahkan cucu, menyalahkan orang lain. Sebenarnya Allah nak uji hati kita. Cucu tumpahkan air. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah melalui cucu. Bukan kata tak boleh marah juga. Tapi marah kita tak akan jadi macam singa. Tak jadi raksasa. Tak jadi pelik sangat lah. Tak tepik lah. Ini Wan kadang sakit lutut bila semayang. Sakit lah Ustazah. Bila kejar cucu gagah pula. Sebab nak pergi cubit tu kan. Lepas cucu dah kena marah, marilah cucu orang lain, tetamu, bawa lah anak kecil. Sebaya dengan cucu kita. Tumpahkan air. Marah tak? Anak tetamu tumpahkan air. Marah tak? Tak marah. Buat-buat ke memang automatik tak rasa marah? Memang tak rasa. Betul tak? Saya jujur, maksudnya saya rasa kalau anak tetamu tumpahkan air, kita akan, automatik kita akan kata, biasalah budak-budak. Jangan dimarahnya. Kau main lagi. Anak kita tengok, Umi tadi macam raksasa, sekarang macam malaikat. Beza, betul tak? Beza. Kan kalau tetamu mari kita marah basuh pinggan. Suami tak basuh pinggan, kita marah. Suami minta yang yang ke? Ikutlah kan. Sayang ke apa ke. Tali pinggan saya mana? Tu, sakut situ lah. Tapi kalau bos dekat pejabat, siapa yang bekerja lah kan. Bos tanya, file saya nak file tu. Boleh kita jawab, ambil diri, ada kat. Kalau bos lain, tu suami orang lain tu, bukan suami kita tu. Sekejap ya tuan, saya ambil. Lepas tu letak molek-molek. Padahal sebelum tu marah-marah tu maki bos contohlah. Tapi bila bos panggil senyum, ada apa-apa lagi ke? Kan main. Bayangkan kalau kita layan suami kan, ambil tali pinggan. Ya ni ya bang, ada apa-apa lagi ke? Hari tu tak jadi suami pergi kerja. Saya ambil cuti lah hari ni. Perasan tak kita kadang dengan kawan-kawan, dengan orang luar, kita mudah maafkan. Kawan datang minta maaf, kita boleh jawab, tak apa saya dah ingat dah pun. Lama dah maaf. Kau dah minta maaf pun saya maaf. Memang dilahirkan pemaaf. Gitu kan. Tapi perasan tak kita kadang dengan suami, benda lama boleh ukit mula. Awak ingat tak hari pertama kita nikah? 20 tahun yang lepas. Saya cerita betul. Saya handle kes klien, orang puan bila nak marah dia boleh ukit. Ustazah dia ukit lagi. Saya kata puan, kalau puan selalu ukit benda-benda yang lama, puan sekarang sedang berjalan mengundur ke belakang, bukan ke depan. Puan tak akan jumpa bahagia. Kalau dah maafkan, lupakan. Mungkin tak boleh nak lupa dekat fikiran, tapi mulut jangan sebut lagi. Orang lelaki gini ni, dia kata dah maaf tapi dia ukit sekali baloh. Memang tak boleh. Bayangkan kita dah minta ampun dengan Allah, taubatan nasuha. Kita pun minta Allah delete kesalahan kita, betul tak? Kita harap Allah takkan balas dah sebab kita dah minta ampun.
Tapi kita ni masuk semua ada lubang yang sama. Dulu sakit hati dah, ulang balik, masuk balik, gali mula lubang tu, masuk balik, nak sakitkan hati sendiri. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Ini sebenarnya bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik, yang paling sempurna iman di kalangan kamu, Nabi kata, khairukum li ahli, yang paling baik, yang paling sabar dengan ahli keluarganya, yang paling baik akhlak dengan ahli keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik dengan ahli keluargaku. Wahai para isteri, para ibu sekalian, saya mengingatkan diri saya khususnya dan secara umumnya kepada para wanita sekalian, rumah kita itu adalah gudang, lubuk pahala yang paling utama bagi seorang wanita. Kita tidak perlu susah payah cari pahala di luar rumah. Kita tak perlu susah payah mencari pahala mungkin di medan-medan perjuangan dan sebagainya. Tapi kita menjadikan rumah tangga kita lubang ataupun gedung pahala kita.